Dasawarsa ini, isu kemalangan jalan raya yang sering meruncing menjadi fokus utama perbincangan dan madu utama akbar-akbar di Malaysia. Fenomena ini kian kritikal dan menggusarkan fikiran rakyat masyarakat. Peratus kes kemalangan ini terus meningkat dari tahun ke setahun, terutamanya pada musim perayaan. Hal ini disebabkan anggota masyarakat di Malaysia yang begitu gairah untuk pulang ke kampung halaman masing-masing dengan perasaan bagai digamit rindu hingga mengabaikan kepentingan peraturan di jalan raya. Senario yang menggemparkan ini tidak boleh dibiarkan berterusan ya tuan-tuan. Justru sebelum nasi menjadi bubur, marilah kita mengkaji punca yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya agar dapat kita tangani masalah ini dengan efisien. Antara punca kemalangan jalan raya termasuklah kecuaian pemandu sendiri ketika menggunakan jalan raya. Ramai pemandu yang memandu dalam keadaan mengantuk. Hal ini disebabkan pemandu mungkin bersikap mementingkan diri dan tidak sabar ketika berada di jalan raya di mana kecuaian pemandu memandu semasa mabuk maupun mengantuk dalam keadaan yang benar adalah sering berlaku pada abad ini. Microsleep juga sering berlaku kepada pemandu-pemandu kita di mana mereka tidak berhenti di sesuatu tempat untuk merehatkan diri itu seketika sebelum memulakan perjalanan. Kelalaian pemandu sebelum memulakan perjalanan juga menyumbang kepada punca berlakunya kemalangan jalan raya. Mereka sering arpa untuk memastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik dan tidak menghantar kenderaan tersebut untuk diselenggara di pusat servis. Natijahnya, kenderaan mereka tidak diservis. Sebagai contohnya, tayar yang botak boleh mengakibatkan kereta itu mudah hilang kawalan, terutamanya ketika hujan dan seterusnya mengundang malapetaka kepada pemandunya. Bak kata pepatah, malang tidak berbau tetapi kita mampu mengubahnya. Selepas ini, kita akan berkongsi dan mengupas lagi dengan lebih lanjut tentang punca, faktor dan kesan-kesan kemalangan jalan raya. Encik Zamzuri merupakan penolong pegawai perubatan di unit perkhidmatan rawatan pra-hospital dan ambulans Hospital Tengku Ampuan Rahimah yang sudah pasti mempunyai banyak pengalaman berkenaan tajuk kita pada pagi ini. So, Encik Zamzuri, boleh tak Encik berkongsi sedikit sebanyak tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya pada musim perayaan ini? Baik, terima kasih Cik Nur Sati. Umumnya, faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya ini menyebabkan 3 perkara. Yang pertama ialah berkenaan dengan faktor jalan raya itu sendiri. Yang kedua ialah engineering kenderaan itu. Macam mana dia boleh control the risk, dia boleh kawal risiko untuk melakukan kemalangan. Yang ketiga adalah human behavior. 3 faktor ini merupakan penyebab utama kepada kemalangan jalan raya. Namun, untuk di sekitar Lebah Kelang ataupun kawasan hutan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang ni, bila musim perayaan, kadar kemalangan jalan raya itu berkurangan disebabkan oleh ramai migrate ke balik kampung untuk sambutan hari raya. Dan umumnya, bila berlakunya pertambahan kenderaan di jalan raya, maka risiko untuk berlaku kemalangan itu akan makin bertambah. Sebab itulah statistik pada musim perayaan kemalangan jalan raya meningkat. Adakah salah satu human resource tu, human factor tu disebabkan oleh microsleep salah satunya? Fatigue, yes. Boleh jadi. Human behavior dia banyak. Human factor dia banyak. Dan fatigue yang Cik Zati bagi tahu salah satu daripada adalah ia sama juga dengan ketidakakuran kita terhadap peraturan jalan raya dan juga signboard yang ada pada jalan raya itu. Ketidakakuran itu juga menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Okay. So, Cik, kalau daripada aspek environment macam mana? Environment ni dia lebih kepada jalan raya, kat jalan raya itu sendiri. Dan berturap. Ya betul, tak berturap, berlubang. Lepas tu distraction pemandu sendiri. Distraction ni lebih kepada signboard ataupun billboard yang boleh mengganggu kita distract lah. Pemandu tu akan distract kepada iklan yang berada di tepi jalan raya, highway sebagai satu contoh. Itulah satu distraction kepada pemandu. Itu dipanggil furniture pada jalan raya. Okay, so pada benda semua tu kita boleh elak sendiri kan walaupun dia bukan kepada human sendiri, dia lebih kepada enforcement. So macam mana kerajaan nak control billboard dan tanda pada jalan raya tu, dia bersesuaian dengan keperluan kepada pengguna jalan raya. Sebab ada satu kajian di Sweden berkenaan dengan billboard yang diletakkan bergambar wanita seksi dan billboard itu menyebabkan kemalangan di Sweden. Beritahu. Menarik perhatian. Betul, menarik perhatian. Lelaki kan? Kemalangan pun dapat lelaki. Okey. So dengan memahami faktor-faktor ini, pengguna jalan raya dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kesedaran dan mematuhi peraturan dan memastikan keselamatan jalan raya semasa musim perayaan. Seterusnya kita akan membincangkan tentang langkah-langkah pencegahan kemalangan jalan raya pada musim perayaan ini, dan masih lagi kita bersama Encik Zamzuri dan Encik Izzat yang akan mana mereka akan menerangkanlah kepada kita tentang langkah-langkah yang kita boleh ambil sebagai langkah pencegahan kemalangan jalan raya. So Encik, apalah antara langkah-langkah? Terima kasih saya. Sebenarnya untuk mencegah kemalangan jalan raya ini diperlukan secara holistik, secara menyeluruh. Dia tidak melibatkan pengguna jalan raya yang sahaja, tapi melibatkan juga enforcement daripada kerajaan dan juga awareness yang perlu dibuat untuk melibatkan pengguna jalan raya kerana apa yang perlu dibuat di atas jalan raya bila kita berada di atas jalan raya. So kebanyakan kita dengan semi level dengan
Yang pertamanya berkenaan kesiapsiagaan diri kita untuk bergerak di jalan raya. Kesiapsiagaan kenderaan kita untuk bergerak di jalan raya. Itulah faktor-faktor yang menyumbang kepada faktor-faktor besar yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya itu sendiri. Enforcement dari kerajaan itu maksud saya lebih kepada macam mana dengan BI risiko keteraan jalan raya ataupun jalan raya ini dan juga penguasaan undang-undang bagi menerapkan aturan. So, antara contoh mungkin kita boleh adakan kempen-kempen. Betul saya. Kempen sekarang berkenaan dengan contohnya penggunaan lampu isyarat, lampu signal. Kan orang tak macam tak ingat lampu signal tu seolah-olah seperti tidak menunjuk pada kenderaan sendiri nama baik sesuai dengan hati. Itu nama saya. So program satu lagi yang selalu ada potong queue. Potong queue ni akan menyebabkan distraction dan juga halangan perjalanan lain. Potong queue pada lalui yang tidak sepatutnya. Ya betul. Dan halangan yang tidak sepatutnya. Kalau itu tak sepatutnya lah. Bukan diperlihatkan. Jadi dia potong queue dia akan meningkat lalu seterusnya disenangkan. Okay. Mungkin salah satu penyumbang kemalangan juga. Saya boleh kata ada menyebabkan kemalangan, ada juga kes yang berlaku BPS itu menyebabkan kemalangan berlaku terbabas salah nombor. Ada. Cumanya kita fikir positif thinking, BPS juga membantu kita untuk kita jalan. So ia akan membantu kita untuk kita tidak salah nombor. Jadi salah nombor kita kelangkap untuk jalan lain. Betul. So, in positive way, dia ada pro dan cons. In positive way, kita senang cari jalan terancam, maksudnya plan mudah. Sebenarnya, distraction tu kita sendiri yang akan kawal. Sebenarnya kita kena mengambil bot, wanita seksi dan Okay, so dalam kurakan dalam sehari, sebulan dan setahun, kes-kes kemalangan jalan raya musim perayaan ni selalunya dan tim respon berapa? Roughly kita respon dalam 20 dan kebanyakan kes kemalangan raya di kawasan hutan kami ini dilibatkan dengan yang lain cuma untuk kes hari sebenarnya kurang lebih Okey, bagi kes-kes yang melibatkan kenderaan besar seperti bas. Menjelang musim perayaan ni dia akan kerap berlaku kemalangan yang menyebabkan mangsa yang ramai. Bas especially contoh. So bila kita tadi berkenaan dengan bila pertama yang kenderaan yang berjalan raya dia akan meningkatkan risiko untuk berlaku kemalangan. So, musim perayaan, semua orang balik kampung, highway sesat dan inilah faktor berlaku kemalangan. Bila berlaku kemalangan, menyebabkan faktor. Okey, bila lepas jalan raya, memang menyebabkan malam. Okay, so langkah-langkah pun kita telah kupas. Saya ingin menyarankan kepada semua pengguna jalan raya untuk mengambil langkah-langkah awal sebelum balik ke kampung. Contohnya menyemak kenderaan, contohnya Kita brake, semua kan. tayar dan sebagainya. Yang kedua, kesedaran diri ni kena perlu cukup rehat lah. Sebab bayangkan kalau bila nak jalan ramai orang di atas jalan raya, so perjalanan itu akan bertambah panjang. So merancang perjalanan kita dengan cukupkan rehat supaya tidak efektif tentang mikrostik di tinggi kita tadi. Itu semua adalah planning untuk kita kurangkan risiko. Okey, Cik boleh bagi sedikit kata-kata untuk semua lapisan masyarakat tentang kata-kata sebelum balik beraya. Cik Liza. Kepada semua pengguna jalan raya sebelum perayaan ini, stay safe, hati-hati dan rancang perjalanan anda sebelum pulang ke jalan raya. So ingat semua kemudahan yang kita dalam kereta kita bentuknya untuk menampakkan kita contoh musik yang ada guna sebaliknya. Teknologi ini memudahkan kita dan boleh mengurangkan risiko hidup punya kemalangan. Stay safe dan selamat hari raya dari saya. Okey, terima kasih. Selamat hari raya. Memandulah dengan baik, selamat hari raya, ada ingat orang itu.